Dan kalau kita renungkan kematian seumpama ni, sebenarnya kita boleh bayangkan macam mana kehidupan kita. Nombor satu, memang kematian tidak pernah mengenal usia. Itu kita semua tahu, tapi kadang kita tak merasa kita tu akan mati. Yang lebih orang muda tak rasa nak mati tu mungkin normal. Tapi kalau kita dah sampai umur dah lanjut tapi masih rasa nak hidup lagi, tu kita kata Allah paling malu tengok orang yang macam ni. Allah tu paling malu tengok orang yang dah berusia, dah warga emas tapi masih buat maksiat. Allah malu tengok. Maksudnya tu memang sangat memalukan. Kalau usia dah sampai hujung-hujung tapi masih buat maksiat, masih enjoy dengan maksiat. Kita bersyukur Allah pilih kita untuk datang ke masjid pada hujung-hujung usia. Dan sebenarnya sebaiknya bukan dari hujung usia, sebab manusia yang hebat tu, yang datang ke masjid tu, yang Allah puji, yang Nabi puji, itu yang muda. Yang masih muda tapi datang ke masjid, sebab yang tu susah nak dapat. Kita boleh tengok lah, wajah-wajah kita kalau yang nampak muda tu mungkin yang awet muda. Yang betul-betul muda, pemuda tu susah nak cari kat masjid. Jadi itu maknanya kehidupan. Dan yang bila sahabat saya yang baru meninggal minggu lepas ni, memang orangnya sangat baik. Cuma yang saya rasakan adalah, kan dia baru habis PhD. PhD ni bukan mudah nak selesaikan. Mungkin dengan cita-cita dan impian pada masa depan, dan tapi kemudian Allah akhirkan hayatnya di situ. Andai katalah memang masa PhD tu orang belajar dengan memang kerana Allah, maka kematiannya pasti husnul khatimah, kan? Dan ini alhamdulillah husnul khatimah lah, sebab syahid kan, jelas. Cuma kalau orang mati lepas habis belajar dalam keadaan dia belajar untuk dunia, kan ramai orang belajar sebab nak kerja. Kalau itulah keadaannya, kita rugi. Dan mati kita akan menyesal. Tapi kalau kita memang belajar kerana Allah, itu maknanya kita mati dalam keadaan yang Nabi SAW janjikan, man salaka tariqan fihi yaltami man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berada di atas jalan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Jadi dia mati dalam keadaan sedang bergelumang dengan ilmu. Itu satu nikmat. Sebab tu kita kalau boleh dengan ilmu ni, bukan kita datang kelas bila masa lapang je. Tak, jadikan majlis ilmu, kuliah kita sebagai keutamaan dalam hidup kita. Kalau ada bertembung jadual, utamakan majlis ilmu. Sebab kita nak supaya jiwa kita tu bergelumang dengan ilmu. Kalau mati dalam keadaan itu, maka Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Baik. Itu ausini, nasihat. Baik, sama perkataan ausini. Berilah wasiat kepadaku. Maksudnya, tunjukilah kepadaku suatu amalan yang memberi manfaat kepadaku. Jadi apa maksud wasiatkan kepada aku? Itu bila kita minta nasihat ke orang tu, maksudnya orang tu tengah minta apa? Tengah minta sesuatu yang boleh bagi manfaat kepada kita. Jadi kalau kita minta nasihat, kalau orang tu contoh kata, tolong nasihatkan saya, apa maksud perkataan tu? Maksudnya kita ni tengah diminta supaya bagi sesuatu yang dia boleh amal, dan itu manfaat untuk kehidupan dia dunia dan akhirat. Itu maksud nasihat. Jadi tak boleh kita bagi kok suka hati. Kan kadang-kadang kita rajin juga, orang Melayu ni rajin bagi nasihat. Tengok kat Facebook kan, orang posting satu benda, nasihat penuh kat bawah tu. Memang orang kita rajin bagi nasihat. Kadang-kadang bagi nasihat sebelum faham keadaan. Itu bahayalah, kan? Jadi maksud nasihat adalah kena sesuatu yang bagi manfaat. Sebab tu kita kena selalu membaca situasi orang yang ada di hadapan kita. Kita kena memahami gitu. Orang yang ada di hadapan kita perlukan apa. Itu yang kita usahakan. Sebab tu saya kalau kuliah online macam ni, beza dengan kuliah online. Online atas tanah ni, yang maknanya kita nampak orang. Kita boleh cuba untuk memahami siapakah pendengar kita dan apa yang diperlukan. Itu yang mampu diusahakan gitulah. Dan apa yang mampu kita usahakan. Tapi kalau online, kita tak nampak audiens kita nak cakap apa. Memang kadang-kadang buntu idea juga. Kita tak tahu, kita nampak muka kita sendiri. Kan dia live kan? Live tengok muka kita. Kita nak nasihatkan diri kita. Sedangkan orang lain yang perlukan nasihat tu.
Jadi maknanya kalau kita sendiri tu berdepan dengan sesiapa, cuba fahami apa yang dia perlukan. Kalau kawan kita minta nasihat daripada kita, pastikan dan usahakan supaya kita tu bagi nasihat yang dia perlukan dan berguna nasihat tu untuk kehidupan dia. Dan itu maksud nasihat, dia mesti ada manfaat. Baik, kemudian la taghdab, jangan marah. Maksudnya jauhilah semua sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemarahan dan jangan terdedah padanya, atau jangan melakukan sesuatu mengikut dorongan kemarahan. Marah ialah ledakan di dalam jiwa yang akan menyebabkan berlakunya keganasan dan balas dendam. Baik, kita ambil definisi marah dulu. Marah ni adalah ledakan dalam jiwa yang akan menyebabkan sesuatu tindakan, istilahnya. Jadi apa dia marah ni? Marah ni definisinya kita kata jiwa kita menggelegak, gitulah. Ledakan dalam jiwa. Jadi marah ni apa? Perasaan yang meledak, yang menggelegak. Dan bila perasaan kita tu menggelegak, kita meledak, dia akan mengakibatkan tindakan, dan tindakan tu selalunya negatif. Sebab itu Islam ajar kaedah tahan marah. Kalau tengah berdiri, duduk. Jangan tengah duduk kita bangun. Sebab apa? Antara waktu berdiri dengan waktu duduk, mana lebih banyak yang kita boleh buat tindakan kita tu? Tangan dengan kaki kita lagi banyak boleh gerak masa berdiri ke masa duduk? Berdiri. Jadi kena elak, sebab memang marah tu definisinya itu. Definisinya perasaan menggelegak, lepas tu kita akan salur pada tindakan. Jadi kita kena usahakan kedudukan kita supaya tindakan kita limited. Baik, kemudian antara duduk dengan baring, mana lagi banyak boleh bergerak? Tangan boleh angkat, kaki boleh angkat. Duduk ke baring? Duduk, kan? Sebab tu kalau duduk masih nak marah juga, disuruh kita baring, supaya tak berapa nak boleh bergerak. Ni kadang-kadang kita marah tengah duduk, bangun. Kan biasa kan, kata kat kedai makan kan, marah-marah mengamuk, apa kita bangun kan? Itu salah, bertentangan. Patut marah-marah terus baring. Supaya tak boleh nak angkat senjata apa-apa, tak boleh nak bertindak apa-apa. Jadi maknanya marah tu kita faham, bila kita ada perasaan macam hati tu panas, tu mula tu. Itu dah kita kena mula bertindak supaya hilang menggelegak tu, turun suhu sikit. Kan sampai akhirnya disuruh ambil wudu, sampai suruh solat sunat. Baik, kemudian apa maksud jangan marah? Maksud jangan marah ialah bukannya jangan marah masa marah tu je, tak. Tetapi jauhi benda-benda yang boleh menyebabkan kita marah. Jauhi benda-benda yang boleh menyebabkan kita marah. Baik, persoalannya, misal ada orang yang memang selalu buat kita marah walaupun hanya dengan kita tengok muka dia. Adakah orang macam ni patut kita elak kan? Ini banyak juga orang tanya soalan. Saya masa ngajar kat UiTM dulu, ada seorang student pernah tanya, student lelaki lah. Dia kata ada salah seorang pada kawan dia, orang satu kelas ni, dia lembut, sotong. Jadi dia kata dia geram tengok, sebab orang ni lembut. Dia kata kalau dah laki tu lakilah, dia kata kan, kenapa nak lembek-lembek, dia kata. Jadi dia kata dia geram, dia tak boleh tengok. Dia kalau budak tu lalu kot satu jalan, dia akan menyimpang kot jalan lain. Dia tak mau muka, sebab bila dia tengok budak tu, dia rasa nak tumbuk budak tu. Dia mengaku kan, dia cakap, jadi boleh tak Ustazah, kalau saya nak lari daripada dia, saya tak mau jumpa dia, dan daripada saya jumpa dia, saya jadi bergaduh dengan dia. Baik, ni macam mana? Boleh tak macam ni? Kita mungkin biasa juga menghadapi situasi, ada orang yang selalu buat kita sakit hati, jadi kita rasa tak boleh tengok muka dia. Kadang-kadang suami sendiri, itu yang banyak isteri-isteri lari balik kampung. Alasannya apa? Saya perlukan masa untuk menenangkan hati. Sebab tengok suami rasa nak mengamuk. Boleh tak cara ni? Betul tak kaedah tu? Baik, susah juga nak jawab. Kalau kita nak jawab cara tak memahami, kita kata tak boleh. Tapi sekarang kita nak memahami situasi, kita faham manusia memang ada perasaan itu, kan? Jadi disebabkan kita belajar bahawa kita perlu elakkan benda-benda yang buat kita marah. Dalam situasi macam ni, sebenarnya bukan orang tu yang ada masalah, tapi kita sebenarnya yang ada masalah. Hati kita yang ada masalah, bukan orang tu. Tambah situasi tadi, budak tu lembut gitu. Saya tanya dia, ni kawan kamu yang lembut ni, dia memang lembut dari awal kamu tengok dia, kamu kenal dia tu, dia memang dah lembut, ataupun
dia lembut buat-buat. Dia kata dari awal dia tu memang keturunan lembut dah. Memang lahir-lahir dah lembut. Saya kata kalau dah macam tu, maknanya dia memang ciptaan Allah. Allah yang cipta dia lembut macam tu. Tak boleh untuk kita berperasaan macam tu pada dia, sebab itu ciptaan Allah. Lain kalau dia lembut buat-buat. Sebab ada kat sana memang ada jangkit-jangkit ni ada. Lembut tu jangkit tau. Sotong-sotong ni dia boleh bagi virus kat sotong lain. Jadi awal semester pelajar dalam kelas saya tu mungkin ada 2 orang, 3 orang yang lembut. Hujung semester boleh sampai dekat 10 orang. Jadi lembut tu dia orang belajar untuk jadi lembut, laki lembut. Laki lemah lembut tak apa. Ni lembut-lembek lah kan, lambai-lambai tu kan. Baik. Dia kata kalau dia semula jadi, nombor satu, kalau dia semula jadi, kamu kena belajar terima. Cuma kaedahnya sekarang, mungkin dalam masa yang singkat ini kita tak mampu untuk berubah. Hati kita tu tak mampu untuk lapang dada nak tengok orang tu dengan perasaan sayang tu, tak boleh. Sebab ada benda yang dia buat kita benci. Baik. Kita boleh katakan lari daripada jumpa dia sebagai Panadol. Maksud Panadol ni apa? Tahan sakit. Ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit boleh tak makan selama-lamanya? Tak boleh kan? Boleh rosak badan kita. Jadi lari daripada orang yang kita tak boleh tengok tu tak boleh dibuat selama-lamanya. Dalam pada kita lari untuk sementara tu, kita kena belajar untuk mengubah hati kita supaya kita tu tak mudah berperasaan macam tu kepada orang lain. Kita kena baiki fikiran kita, kena baiki diri kita, sampailah satu ketika kita dah tak kisah lagi. Jadi maksudnya tadi, boleh kita nak lari sekejap, tapi bukan dengan suami ya. Dengan suami tak boleh. Tak boleh lari daripada rumah macam tu, itu dosa. Nusyus. Nusyus, lari dari rumah tanpa izin suami. Habis tak boleh kalau kat rumah rasa nak mengamuk je. Itulah kena baiki hati. Kita yang ada masalah tu. Maknanya perasaan kita tu yang kita kena mengadu pada Allah, minta supaya Allah baiki hati kita supaya kita ni tak, orang kata tak mudah sensitif dan juga sakit hati dengan orang keliling kita. Jadi tu maksud jangan marah. Jadi jangan buat sesuatu yang boleh buat kita marah juga. Jangan menjebakkan diri kepada situasi-situasi yang boleh buat kita marah. Itu maksud jangan marah. Bukan semata-mata jangan marah saja, tapi la taqrabul ghadab. Macam la taqrabuz zina kan, jangan kamu dekati zina. Maksud la taghdab juga adalah jangan kamu dekati marah. Apa saja yang boleh buat kita marah, elakkan.